Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya ingin menjawab beberapa persoalan yang ditanyakan melalui laman Facebook tentang masalah tidur berdengkur. Okey, soalan pertama. Isteri kepada Encik Rahmat bertanya, berdengkur ni normal kan doktor? Selalunya mak saya kata dengkur tu sebab penat. Okey. Ini yang saya nak tekankan ya. Dengkur itu isteri kepada Encik Rahmat ya, tidak normal. Sekali saya ulang sekali lagi, tidak normal. Dan bila mana seseorang itu tidur berdengkur, bermaksud ada saluran pernafasan yang tersumbat. Okey, di sepanjang saluran pernafasan yang mungkin bermula daripada hidung, masuk ke tekak dan turun ke bawah sebelum ianya masuk ke paru-paru. Jadi jika tidur tu kerap kali, hampir tiap-tiap malam berdengkur, takkanlah tiap-tiap malam tu pun penat, betul? Jadi sekiranya berdengkur tu sentiasa konsisten, setiap malam asyik berdengkur, tak mungkinlah ini normal ya. Jadi dengkur ni adalah satu simptom yang mana ramai di kalangan kita ambil mudah, sangat-sangat ambil mudah. Sebab dia ingatkan disebabkan penat, disebabkan tak ada biasa je tu, mak ayah kata okey, atuk nenek saya kata okey, tak ada masalah. Tapi jika tiap-tiap malam berdengkur, bermaksud adalah saluran pernafasan yang sempit di mana-mana di sepanjang rongga pernafasan tersebut. Okey, soalan berikutnya dari Encik Selamat. Encik Selamat bertanya, isteri saya berdengkur sangat kuat sejak setahun yang lepas. Perlukah saya risau? Masya Allah, Encik Selamat. Jika isteri Encik Selamat tu sebelum ni tak ada apa-apa bunyi, tak ada tidur lena, tak ada masalah semasa tidur, tiba-tiba baru setahun yang lepas tengok-tengok berdengkur, yes, Encik Selamat, anda perlu risau. Kerana jika seseorang tu dah mula berdengkur, maka adalah sesuatu penyebab yang menyebabkan saluran pernafasannya semakin sempit. Okay? Ini boleh disebabkan oleh yang pertama mungkin masalah di dalam hidung, sebagai contoh masalah resdung, masalah sinus, masalah ketumbuhan di dalam hidung seperti polip dan sebagainya, tulang hidung bengkok contohnya, atau disebut sebagai deviated septum. Dan yang paling dirisaukan adalah mungkin disebabkan juga oleh kanser pangkal hidung atau nasopharynx cancer. Dan jika masalah di dalam tekak pula boleh disebabkan oleh saluran pernafasan sempit kerana masalah tonsil yang bengkak sebagai contoh, ataupun ada ketumbuhan di dalam tekak seperti mana kanser tonsil dan sebagainya. Jadi, dan satu lagi faktor mungkin disebabkan berat badan yang berlebihan. Jadi faktor-faktor ini memainkan peranan sebenarnya menjadi penyebab utama kenapa isteri Cik Selamat tadi dah mula berdengkur. Jadi Cik Selamat memang perlu risau dan perlulah segera mendapatkan rawatan daripada pakar-pakar ENT yang berdekatan untuk merawat masalah isteri Cik Selamat tadi. Kenapa Cik Selamat perlu risau? Kerana nombor yang pertama, berdengkur ini boleh menyebabkan pelbagai jenis komplikasi. Okay? Antaranya, dalam jangka masa panjang disebabkan saluran pernafasan yang sempit, menyebabkan oksigen yang masuk ke dalam badan isteri Cik Selamat tadi tidak mencukupi. Jadi ini dalam jangka masa panjang boleh menyebabkan masalah lain, sebagai contoh serangan jantung, boleh menyebabkan stroke atau angin ahma, boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan kencing manis. Dan juga yang paling kita risaukan adalah kematian mengejut semasa tidur. Itu yang paling bahaya. Jadi saya nasihatkan pada kedua-dua yang bertanya tadi ya, iaitu isteri pada Encik Rahmat dan Encik Selamat, jika ada antara ahli keluarga anda yang mengalami masalah berdengkur ni, saya nasihatkan segeralah berjumpa dengan doktor pakar ENT yang berdekatan supaya kita dapat bantu untuk mengelakkan daripada berlaku apa jua komplikasi daripada masalah berdengkur ini. Ibu kepada Puan Ana ibu kepada Maisarah. Dia bertanya, doktor, anak saya Maisarah ni setiap kali tidur berdengkur, hampir tiap-tiap malam. Boleh ke berdengkur ni jadi di kalangan kanak-kanak? Okey Puan Ana, ini satu lagi yang saya perlu tekankan. Berdengkur sebenarnya tidak mengenal usia.
Okey, ia boleh terjadi di kalangan kanak-kanak, kalangan dewasa, lelaki, perempuan, tua dan muda. Okey. Jadi anak-anak yang tidur berdengkur ni perlu diperiksa dan dirawat segera. Kerana apabila anak-anak ni tidur berdengkur, bermaksud ada halangan di dalam saluran pernafasan mereka. Okey, sama ada mungkin disebabkan masalah hidung, okey, masalah di dalam rongga hidung, di belakang hidung iaitu pharyngeal edema, ataupun disebabkan oleh tonsil yang bengkak yang terlalu besar menyebabkan terhalangnya saluran pernafasan. Apabila anak-anak mengalami simptom tidur berdengkur, ini menyebabkan pelbagai simptom, antaranya tidur tak lena, kerap terjaga sewaktu malam. Kadang-kadang ada yang budak-budak dia terkencing buang air kecil di waktu malam. Kadang-kadang ada yang sampai membuang air kecil di atas katil pun. Dan di waktu siangnya pula, anak-anak yang tidur berdengkur ni, dia boleh sama ada menjadi selalu letih, selalu ngantuk, susah dan sukar untuk mereka menumpukan perhatian pada pelajaran di sekolah. Dan ini secara tidak langsung akan mengganggu prestasi akademik anak puan. Okey. Dan tolonglah bawa kepada berjumpa dengan doktor pakar ENT yang berdekatan, okey, untuk merawat masalah anak puan ini. Kerana kesian kat budak-budak. Dalam akademik pun mungkin akan merosot. Tidak boleh fokus pada pelajaran. Dan satu lagi, apabila tidur berdengkur disebabkan saluran pernafasan yang sempit, anak-anak ni terpaksa menggunakan tenaga yang lebih untuk bernafas di waktu malam bagi mendapatkan oksigen yang cukup sewaktu dia tidur. Apabila ini berlaku, dia akan menyebabkan berat badan anak puan susah untuk naik. Itulah antara sebab kenapa anak puan perlu dirawat segera untuk mengatasi masalah tidur berdengkur. Jadi untuk ikuti perkongsian seterusnya, jangan lupa untuk ikuti video saya berikut.